إياك نعبد واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى وجعل هذا الدين رحمة لنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. صدق الله العظيم. Pertamanya marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa ayat 122 Allah menyebut tentang orang beriman yang mengerjakan amalan saleh. Maknanya syarat untuk menjadi beriman itu mesti disertai dengan amal, bekerja, bertindak, mengambil sesuatu urusan dengan melakukan action. Allah sebut walladzina amanu wa amilus solihat. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, akan masuk ke dalam syurga yang sungai mengalir di bawahnya, khalidina fiha abada, mereka kekal berada dalam syurga. Wa'dallahi haqqan, inilah janji Allah yang benar. Wa man asdaqu minallahi qila, sudah tentulah sebenar-benar ucapan itu adalah ucapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini nak memberikan gambaran kepada kita tentang ciri yang ada kepada orang yang nak masuk syurga itu. Pertamanya mereka beriman, kedua mereka melakukan amal.
Dan selalu orang mengatakan amal itu adalah amal ibadah semata-mata. Sedangkan Islam tidak pernah menyempitkan definisi ibadah. Ibadah ni adalah perkara yang luas. Siapa berjaya mencipta sesuatu dan benda itu mendatangkan manfaat kepada ummah, benda itu menjadi alasan dikira sebagai ibadah. Seseorang yang melakukan kerja dan kerja itu bermanfaat untuk dirinya dan familinya, masa yang sama dia melaksanakan amal ibadah yang fardu, yang wajib di sisi Allah. Itulah sebenarnya yang dimaksudkan dalam ayat ini. Sebab kalaulah disempitkan wa amilus solihat, amal soleh itu hanyalah sembahyang, puasa, zakat dan haji semata-mata, maka dia akan menyebabkan orang akan ingat bahawa Islam ni kerjanya sembahyangnya, Islam ni kerjanya puasa sahaja. Kita kena faham Islam ini adalah agama yang menyeluruh. Sebab tu Allah tak bagi kita ambil selain pada Islam. Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam ini secara keseluruhan. Maksud dia, Allah Ta'ala tak bagi kita deny agama ni hanya akhirat, tidak dunia. Tak. Agama ini adalah kombinasi dunia dan akhirat. Kalau kita faham molek perkara ini, menyebabkan definisi amal soleh itu lebih luas. Sebab tu Allah perintah kepada kita untuk beramal soleh. Sebab amal soleh ni huraiannya besar. Sebab tu siapa yang membaca amal soleh itu dalam definisi sempit, maka sebenarnya dia terperangkap dan dia tidak memahami benar perjalanan Islam ini. Sebab kalau benarlah perjalanan Islam ini, amal ibadah itu sembahyang, puasa dan zakat semata-mata, kenapa Nabi sibuk membuka negara Islam? Kenapa Nabi sibuk mengaturkan urusan ekonomi Islam? Mengapa Nabi sibuk mengatur tentang macam mana mencari rezeki yang halal? Tuan-tuan, sempadan kita 4 dalam hidup ni kan. Allah Subhanahu wa taala buat untuk orang beriman ni sempadannya 4. Farada faraidha fala tudayyi'uha. Allah memfardukan kewajipan, jangan lalaikan kewajipan ni. Itu sempadan pertama. Yang kedua, wa harrama asya'a fala tantahikuha. Allah telah mengharamkan beberapa perkara, jangan kamu ceroboh perkara yang Allah haram itu. Wasakata an asya'a rahmatan lakum min ghairi nisyan fala tabhathu anha. Allah jadikan kita ini banyak benda yang halal, ambillah benda halal itu, benda yang harus, benda yang Quran tak sebut, ambil. Selagi dia tidak melanggar sempadan haram tadi. Wa hadda hududa fala ta'taduha. Ada sempadan yang Allah letakkan bagi kita, jangan melebihi sempadan itu. Maknanya manusia ni hidup, dia buat apa saja pun, selagi dia tidak melanggar syarak, benda itu boleh pahala. Itu Islam. Buatlah apa pun, selagi benda itu baik dan manfaat, boleh pahala. Bahkan Islam galak, yang boleh pahala juga bukan hanya amal-amal pribadi, amal-amal yang berbentuk jama'i, yang kita buat satu benda, orang lain boleh share bersama dengan kita, orang boleh ambil manfaat daripada kita. Sistem yang kita buat, orang boleh tumpang kebaikan. Ini semua termasuk dalam konsep amal soleh. Saya kena hurai begitu sebab takut orang kata yang saya buat ni dunia ustaz. Saya buat ni dunia, saya memanglah saya berniaga, tapi dunia semua tu. Tuhan, mana mari perkataan tu
Saya pun tak tahu bila timbul. Ustaz saya ni, tuan buat apa saya kat kedai makan Ustaz? Allah, dunia semua tu Ustaz. Saya jawab balik, kalau tak kena abang buka kedai makan, kami tak pasal makan benda haram. Oh, saya ni buat berniaga ayam Ustaz. Berniaga ayam apa? Berniaga ayam kampung Ustaz. Oh, duk buka berniaga ayam kampung ni, bolehlah sembelih-sembelih bertujuh ekor orang. Allah Ustaz ni dunia semua. Kita pun jawab, kalau abang tak buka ayam kampung, abang tak carai ayam, kalau abang serah urusan ni kepada orang tak Islam, orang tak Islam tak mengerti soal halal dan haram. Bahkan Imam Ghazali sebut, benda-benda yang menjadi keperluan orang Islam dan orang Islam berhajat kepada benda itu atas faktor agama. Agama suruh makan yang halal. Kalau orang Islam tak sedia, kita terpaksa ambil yang tak Islam. Kata Imam Ghazali, kalau kita sampai ambil yang tak Islam kerana tak ada orang Islam yang sediakan, semua orang Islam berdosa. Abang buat kerja berniaga ayam ni, abang ambil part yang menyebabkan kami semua tak berdosa. Takkan abang berniaga ayam menyebabkan kami selamat makan kami, abang tak dapat pahala. Janganlah cakap benda tu dunia, itulah akhirat. Sikit-sikit hurai dunia, sikit-sikit hurai ni saja Ustaz, tak ada apa ni, tak macam Ustaz pahala banyak. Tak, tuan-tuan. Selagi urusan itu menyebabkan umat Islam berada di tempat yang betul dan Islam boleh naik, maka dia dikira sebagai amal soleh. Hari ni nak makan pun susah, tuan-tuan. Orang duk petikai lah ni, kajian yang dibuat pasal pellet ayam. Pellet ayam tu, seorang pakar kaji, untuk jadikan pellet ayam itu berkesan kepada ayam, dia akan masuk enzim babi dalam tu, untuk menyebabkan pellet ayam tu jadi boleh memberi tumbuh besar kepada ayam tadi, jadi protection pada ayam tadi. Ayam tu tak mati, kena masuk dalam pellet tu unsur babi. So, dah cerita benda gitu, mana orang-orang yang ada duit yang nak buat pellet ayam ni supaya tak masuk benda-benda yang haram tu? Mana orang-orang Islam yang tahu tugasnya hari ini adalah menjaga makanan orang Islam? Dunia lagikah perkara itu? Tak, itulah jihad. Saya nak buang langsung ni, orang duk kata ni dunia Ustaz, ni akhirat. Sebab tu dalam hadis Nabi, Nabi sebut satu hadis yang sangat menarik, tuan-tuan. Walaupun hadis ini didaifkan oleh kebanyakan orang, tetapi mafhum hadis ni memberikan gambaran yang kuat kepada kita. Nabi kata, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati. Tak termasuk daripada kebaikan, kamu tak kira orang baik, kamu tak dapat amal soleh pun, bila kamu jenis meninggalkan dunia kerana akhirat. Dunia kamu bagi orang yang urus, kamu tinggal, kamu pula akhirat. Ucapan kamu sentiasa, oh ni dunia belaka Ustaz, tak ada apa. Tak. Jangan cakap gitu, Nabi marah. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati. Tak termasuk kelompok yang baik, kamu bukan orang baik, kamu tak akan dapat kebaikan pun kalau kamu tinggalkan dunia kamu semata-mata nak kejar akhirat. Tak boleh. Bahkan Nabi sambung, Nabi kata, wala akhiratahu lidunya. Begitu juga orang yang meninggalkan akhirat kerana nakkan dunia pun tak betul juga. Kita tak nak jadi kelompok tu yang pulun dunia, ambil dunia, sampai ibadah tak buat, sampai ibadah tak datang, sampai solat ditinggalkan, sampai haji tak mau pi, sampai zakat tak mau keluar. Ini kelompok yang kita tak nak. Yang ni lah yang kita tak nak. Tapi kita tak nak jadi orang yang meninggalkan dunia pun tak betul juga. Habis itu, khair umuri awsatuha.
sebaik-baik urusan pertengahan lah. Aku tak tinggal dunia, aku convert dunia bagi jadi akhirat. Saya suka guna istilah convert ni. Islamkan dunia, convertkan dunia bagi jadi akhirat. Kalaulah dunia ni tak mustahak, sudah tentu Allah tak pesan pada Nabi Daud, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil 'adl wa la tattabi'il hawa. Wahai Daud, kami jadikan kamu khalifah di atas muka bumi. Maksudnya kerja kamu memerintah muka bumi, jadi pemimpin, buat urusan dunia. Adillah kepada semua, jangan ikut hawa nafsu. Fahkum bainan nas bil haq. Berhukumlah kamu sesama manusia, tak kira Islam tidak Islam, dengan kebenaran. Jangan ikut hawa nafsu. Dan hadis tadi tak habis lagi. Nabi kata wala akhiratahu lid dunya. Janganlah tinggal pula akhirat kerana ambil dunia semata-mata. Hatta yusiba minhuma, hingga kamu combine kedua-duanya. Ambil kedua-dua sekali. Sebab lepas Jumaat lagi kita keluar, kita akan buat urusan dunia. Kerja kita tukar jadikan di akhirat. Quran pun perintah, fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ard. Bila selesai solat, keluar, berselerakkanlah di muka bumi, cari kelebihan. Semoga yang kamu dapat dalam isi khutbah tadi, kamu keluar mencari kelebihan yang ada di dunia untuk kamu pegang. Semoga Islam berada di atas. Dan Nabi sambung di situ, Nabi kata hatta yusiba minhuma jami'a, hingga kamu kumpul kedua-duanya. Fa inna dunya balaghun ilal akhirah. Dunia ini sebab kamu sampai ke akhirat. Siapa tak hidup di dunia tak boleh masuk syurga. Sebab budak yang duduk dalam janin perut, dia tak sempat ditiup roh, lalu dia mati, budak tu tak ada apa. Sebab dia bukan manusia. Dia keluar saja dan dia teriak, dinamakan manusia, dia ada can masuk syurga. Tambah yang hidup lama macam kita, tiba-tiba tinggalkan jambatan, tak boleh pergi ke akhirat. Ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia jambatan untuk sampai akhirat. Siapa tinggal dunia nak masuk akhirat ke lah? Tak betul. Ustaz duk bincang tajuk ni pasal apa? Saya tak bincang tajuk ni kalau orang Islam berada di par yang betul. Ekonomi milik mereka, pendidikan milik mereka, mereka menguasai politik, mereka duduk di par yang tinggi. Orang tak Islam berada di bawah, baru betul. Hari ini milikan orang Islam, tuan-tuan berapa persen tuan-tuan? Di Pulau Pinang, milikan orang Islam hanyalah 1%. Kalau tajuk ni tak dibentang, tanda kita tak faham orang Islam sedang tak ada apa-apa. Orang Islam tinggal tapak masjid dia. Orang Islam tinggal kereta buruk dia. Orang Islam tak ada aset. Kalau rumah kaunter besar pun di Islam, tapi dia tak dekat dengan masjid. Sepatutnya yang menguasai dunia ni orang beriman. Orang yang datang solat, patut dunia di tangan dia, sebab dia mampu menjadikan dunia lebih baik. Hari ini kita susah hati, ada LGBT. Tuan-tuan cuba sebut semua masalah yang berlaku pada umat Islam. Apa punca dia? Jangan sebut masalah ya. Khutbah selalu sebut masalah, tazkirah selalu sebut masalah, tapi tak cari punca masalah. Oh, kita LGBT ada, penagih dadah pun anak orang Islam. Anak Melayu kita suka rempit. Apa nak jadi orang Islam? Apa nak jadi apa? Sebab tak bagi solusi. Punca umat Islam begini satu je, kerana milikan tidak berada di tangan orang Islam. Bila orang Islam tak menguasai ekonomi, orang Islam tidak menguasai tanah, umat Islam
tidak menguasai perlembagaan, umat Islam tak menguasai pendidikan, umat Islam tidak menguasai sistem, dan kewangan tak ada di tangan mereka, habis masalah pun akan datang. Dia mudah gini ya. Orang kata kencing manis, oh dia kencing manis ustaz, mesti ada punca dia. Orang pun kata keturunan. Kenapa dia kena kencing manis? Mana tak kena kencing manis? Nasi makan tambah 3 kali. Ayak manis, oh tak usah kira. Pagi teh ais, tengah hari teh tarik, petang teh pekat. Jenis tak mau susu cayak ni. Tu tak keturunan pun kencing manis. So nak hapuskan kencing manis, kurangkan yang tu, amalkan hidup sihat, pergi exercise, makan benda yang memberikan fiber banyak. Itu cara solusi dia. Duk sebut banyak kali orang Islam ni malam, umat Islam lemah, anak Melayu kita tak rajin. Punca apa? Kerana orang-orang yang lama sudah berada di muka bumi ni tak miliki apa-apa. Dan Nabi kata, ni hujung Nabi kata yang menarik hadis ni, wala takunu kallan 'alan nas. Jangan kamu jadi liability pada manusia. Jangan kamu jadi bebanan kepada orang ramai. Islam dan Nabi larang kita keluar, kita jadi bebanan pada orang lain. Kamu dan kita semua patut jadi aset. Orang tengok kita, orang rasa nak kita. Orang tengok kita, orang rasa kita perlu ada di situ. Orang nak kita, orang rasa kalau kita tak ada, dunia ni akan jadi masalah. Sekarang ni nak tanya, orang nak tak kita? Orang mungkin nak sokongan kita, tapi orang kata kalau tak ada mereka ni pun tak apa. Banyak lagi Bangladesh ke, banyak lagi orang lain. Sekurang-kurangnya bangga dengan rakan kita daripada Bangladesh. Mari buat kerja sungguh sampai mereka ada, kita jadi happy. Rakan-rakan kita pada Indonesia, mari buat kerja sungguh sampai kita jadi happy. Nak buat rumah, cari dia orang. Sebab mereka set up diri jadi aset. Tuan-tuan, mana-mana orang pun kalau dah jadi aset, apa dia cakap orang dengar. Tuan-tuan, ada satu player bola sepak, tuan-tuan, tak silap saya, Terry Henry, tak silap saya lah, saya silap. Dia main, player bola sepak ni, dia main dengan Bayern Munich, tuan-tuan. Oleh kerana dia berharga, value, dia accept. Tak ada dia, tim boleh kalah. Dia Islam. Dia pun kata, saya nak sebuah bilik untuk sembahyang, saya nak solat. Setiap kali perlawanan saya nak solat, boleh bagi tak bilik pada saya? Bayern Munich bukan bagi bilik. Di Allianz Arena tu, dia buat satu bahagian daripada bahagian stadium itu, dia buat masjid. Kenapa dia boleh buat masjid? Sebab penyokong dia 50% adalah orang Islam. Mereka tak jadi liability, mereka jadi aset kepada tim dan jadi aset kepada kelab. Maka kelab keluar duit 50%, penyokong keluar 50%. Combine duit tu, mereka buat satu masjid yang besar di Allianz Arena, tuan-tuan. Islam di barat nampak hebat. Islam di Malaysia ni semua dunia ustaz. Jangan tolong tuan-tuan, please don't talk like that, tolonglah. Dunia kamu convert bagi jadi akhirat. Sebab Nabi pantang benda tu. Bahkan Nabi kata, khairukum man lam yatruk akhiratahu lidunya. Sebab baik kamu adalah mereka yang tidak tinggalkan dunianya kerana akhirat. Wala dunyahu li akhiratih, dan tidaklah dia meninggalkan dunianya kerana akhirat dan akhiratnya kerana dunia. Tak. Tetapi lam yakun kallan 'alan nas, jangan jadi bebanan kepada manusia. Tentang Robert Kiyosaki pernah sebut benda ni.
Kita asset atau liability? Kena tengok. Kalau kita liability, kita kena convert sampai jadi asset. Semoga orang kata nasib baik dia ada, selamat dunia ni. Jangan orang kata Allah, dia pun ni ada beban semua. Sebab tu tuan-tuan, mari kita ambil betul-betul akhirat dan masa yang sama jambatannya adalah dunia. Apa darjahnya ustaz dunia dengan akhirat ni? Kalau akhirat 50%, dunia pun 50%. Sebab semua pahala yang kita cipta di dunia, di akhirat mesti dibuat di atas dunia. Mari tuan-tuan, umat Islam sedang berada di bawah ni. Tugas kita semua up bagi ada atas balik. Dan ni orang boleh buat apa saja tuan-tuan. Orang nak buat apa, orang buat saja. Orang nak buat tarang galak, orang buat. Orang nak buat iklan tak pakai baju, orang buat. Orang nak buat rancangan dosa, orang buat. Orang nak buat filem yang tak kena dengan syariat, buat. Sebab apa? Orang baik-baik dan soleh tidak menguasai. Bahana dunia, orang soleh lari tinggalkan akhirat. Itu bahana. Zaman Nabi, Nabi tak pernah ajar. Bahkan ada satu kelompok manusia di zaman sahabat, mereka tinggalkan kota Baghdad. Mereka tinggalkan kota Baghdad, mereka pergi duduk di hujung-hujung Baghdad. Sahabat Nabi ni pergi jumpa mereka. Kenapa kamu tinggalkan Baghdad? Jawab mereka, di tengah kota Baghdad dosa banyak sangat. Kami tak tahan. Kami tak mau terlibat dengan dosa ni. So kami duduk di pinggir-pinggir Baghdad ni nak jaga iman kami. Semoga iman kami selamat. Sahabat ni kata, kalau Nabi hidup zaman ni dan tengok hampa buat macam tu, seorang-seorang Nabi boleh nampak. Kerja kamu bukan tinggalkan dunia. Kerja kamu olah dunia sampai jadi akhirat. Hiasi dunia sampai jadi baik. Orang beriman kena buat kerja sampai dunia dipegang balik agar akhirat tercapai, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincang, yang kita sebut, yang kita sampaikan ini, mudah-mudahan Allah bagi kebaikan kepada kita, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah jadikan apa yang kita buat ini sebagai satu langkah untuk menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak berhenti kat dulu, insya-Allah. Oleh kuliahnya, anggaplah ini nak ajak tuan-tuan jadi lebih hebat. Sebab di tengah-tengah mari Jumaat ni ada orang-orang hebat yang takut, dia kata saya biasa ustaz, saya tak buat apa. Tak. Kena jadi macam Nabi Daud yang guna kelebihan dia untuk sampaikan akhirat, insya-Allah. Jadi macam para anbiya. Tuan-tuan, nanti kita bicara satu hari nanti. Apa kerja-kerja para nabi? Kerja nabi ni dakwah saja ke tak? Ada profesi ataupun profesionalism yang duduk dalam jiwa mereka. Nabi ni jadi apa? Nabi ni jadi apa? Nabi ni jadi apa? Kita cerita satu hari nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan dia memberikan kebaikan pada kita untuk follow mana-mana perangai Nabi yang tidak meninggalkan dunia, insya-Allah. Innahu huwat tawwabur rahim. Cukup sekadar itu, insya-Allah. Di belakang sana tuan-tuan ada jualan CD ya. Di CD yang koleksi MP3 kuliah 20 jam. Kuliah saya tuan-tuan ada di belakang sana, tuan-tuan boleh dapati. Harganya dalam ni banyak tajuk-tajuk yang saya tak pernah bincang supaya tuan-tuan mati. Saya cuma bincang supaya tuan-tuan hidup agar dapat tuan-tuan terus menjadikan dunia akhirat kita, insya-Allah. Biar dia convert jadi akhirat, insya-Allah. Tajuknya ada di belakang sana. Yang kedua tuan-tuan, saya ada tabung untuk sekolah. Tabung untuk sekolah tu, sekolah saya nama Mahat Al-Quran Asy-Syafi'i. Kami dah beroperasi 7 tahun mendidik anak-anak dengan Al-Quran seawal usia 3 tahun sampai 6 tahun. Kita didik mereka itu dengan hafazan. Rupanya budak-budak diberi hafaz awal ni boleh, tuan-tuan. So tempat kami berada di Tasik Permai Ampang. Tuan-tuan boleh datang ke Ampang sana tengok tempat kami, tuan-tuan. Sebab kita buat ni betul-betul untuk didik anak-anak kita dengan Islam. Saya tak bawa duit tuan-tuan pergi Kedah. Saya tak bawa duit tuan-tuan pergi Naratiwat. Saya bawa duit tuan-tuan supaya satu hari anak-anak tuan-tuan juga boleh tumpang mengaji di tempat kami. Dengan syarat ada sumbangan dan ada sebagainya, insya-Allah. Ada tabung di belakang sana. Dan yang kedua, siapa-siapa nak tolong sekolah juga, yang kami ada sekolah ni, tuan-tuan bayarlah zakat pada kami, tuan-tuan. Zakat yang boleh pelepasan cukai. Siapa yang pernah buat zakat untuk pelepasan cukai, bayarlah pada kami, insya-Allah. Mudah-mudahan
kami boleh tolong keluarkan resit untuk tuan-tuan dapat pelepasan cukai. Siapa nak tahu tentang maklumat pelepasan cukai melalui zakat tuan-tuan, tuan-tuan jumpa dengan dua kawan saya di belakang sana, insya-Allah. Mereka akan bagi kad dekat tuan-tuan, tuan-tuan boleh berinteraksi, insya-Allah. Yang terakhirnya tuan-tuan, saya dalam proses sambung master tuan-tuan, insya-Allah. Saya dah dapat tawaran ke UKM. So siapa-siapa yang rasa nak tolong sikitlah, sebab yalah sambung master ni dia duit tak banyak sebenarnya, tapi costing hidup tu banyak tuan-tuan. Dan saya bukalah pada tuan-tuan untuk sama-sama bantu agar saya dapat siapkan master, lepas tu PhD. Sebab mudah-mudahan bila saya ada PhD tuan-tuan, research saya makin kemahlah. Saya nak lebih pada manhaj research, biar saya boleh buktikan secara saintifik, empirikal, dan dari segi kajian apa yang saya cakap ni berdasarkan kajian-kajian hadis-hadis Nabi. Sebab saya nak keluarkan semua hadis Nabi ni bukan untuk melemahkan orang Islam, nak angkat balik orang Islam duduk di tempatnya, lawan balik, fight balik agar umat Islam berada di tempatnya tuan-tuan. So siapa-siapa nak bantu, bolehlah tuan-tuan bagi sumbangan di tabung tu juga, dan masa sama kena jumpa saya direct pun boleh, insya-Allah, untuk saya brief pada tuan-tuan apa yang tuan-tuan nak tahu kenapa saya sama master. Terima kasih banyak. Itu semua. Saya Ustaz Zulkifli Ahmad, orang panggil Ustaz Zul Pandan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi kebaikan apa yang kita bincang, insyaAllah. Innahu was-sami'ul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Alhamdulillahi rabbil alamin.